Untuk video kali ini, Cikgu akan terangkan tentang cara-cara membuat ataupun cara-cara untuk membina carta pai. Ini adalah geografi tingkatan 3, bab yang kedua. Dalam video ini kita akan terangkan tentang dua aspek yang penting. Yang pertama ialah ciri-ciri dan kegunaan carta pai, dan yang kedua ialah langkah-langkah membina carta pai. Di akhir video ini pastikan selepas murid-murid menonton video ini, murid-murid dapat dua input yang penting. Yang pertama, menerangkan ciri-ciri dan kegunaan carta pai, dan yang kedua, melukis carta pai berdasarkan jadwal. Jadi pastikan selepas menonton video ini, seperti biasa, murid-murid perlu menjawab soalan pengukuhan yang sudah Cikgu sediakan di akhir video nanti. Jadi antara peralatan yang murid perlu ada untuk membuat carta pai, yang pertama mesti ada jangka sudut, yang kedua mesti ada jangka lukis, yang ketiga mesti ada kertas graf, dan yang keempat mesti ada pembaris. Tanpa membuang masa, mari kita masuk dalam subtopik 2.1, yaitu ciri-ciri dan kegunaan carta pai. Ciri-ciri carta pai. Yang pertama ialah setiap sektor mewakili maklumat tertentu. Saiz sudut setiap sektor berdasarkan kuantiti maklumat. Nilai setiap sektor dinyatakan dalam bentuk peratus. Semua ini Cikgu terangkan semasa kita belajar cara untuk melukis ataupun membina carta pai. Nilai keseluruhan bulatan ialah 360 darjah yang mewakili 100%. Ini pun Cikgu akan terangkan dalam langkah membina carta pai nanti. Seterusnya, carta pai mesti mempunyai tajuk. Ini pelajar perlu ingat. Kedua, mempunyai petunjuk. Ini adalah wajib. Ketiga, menyatakan jumlah keseluruhan kuantiti maklumat. Jadi ini akan Cikgu terangkan lebih lanjut dalam langkah-langkah membina carta pai nanti. Apakah kelebihan ataupun apakah kegunaan carta pai? Kegunaan carta pai yang pertama ialah mewakilkan data kepada informasi yang lebih mudah dan menarik, menunjukkan perbandingan data dan maklumat dengan lebih jelas. Menggambarkan taburan data dan maklumat, membuat pembacaan yang lebih efektif dan juga memudahkan rumusan dibuat. Selepas belajar tentang langkah membina carta pai, kita akan belajar subtopik seterusnya, yaitu merumus carta pai. Kita masuk dalam langkah-langkah membina carta pai. Membina carta pai berdasarkan jadwal yang Cikgu sudah sediakan di bawah ini. Tajuknya ialah kedatangan pelancong mengikut negara asal ke negeri Pahang pada tahun 2016. Ini adalah tajuk carta pai kita. Jadi ini adalah jadwal. Jadwal ini adalah jadwal untuk kita buat carta pai. Pastikan semua maklumat yang ada dalam jadwal ini kita dapat pindahkan dalam bentuk carta pai. Jadi langkah pertama apabila kita nampak jadwal macam ini, langkah pertama yang kita perlu buat ialah tukarkan nilai mutlak dalam jadwal kepada peratus. Ini adalah nilai mutlak. Ini nilai mutlak, jadi kita kena tukarkan semua nilai mutlak ini dalam bentuk peratus. Yang kedua, tentukan saiz sudut setiap sektor. Jadi maksudnya kita akan tentukan saiz sudut dalam bulatan nanti, berapa peratus Amerika Syarikat, Australia, Jepun, dan Thailand. Sini sudah Cikgu sediakan cara mengira peratus dan juga cara mengira sudut sektor. First kita lihat bagaimana cara untuk mengira peratus. Yang pertama, Amerika Syarikat. Jumlah pelancong dia ialah 11.842 orang. Jadi macam mana kita mau tukarkan ini dalam bentuk peratus? Ialah kita ambil nomor tersebut 11.842
bahagikan dengan jumlah keseluruhan pelancong, yaitu 347.197 orang. Jadi setelah kita bagikan, kita darab dengan 100. Jadi kita akan dapat nilai 3%. Nah, itu cara untuk cari peratus jumlah pelancong. Oke, yang kedua, seterusnya pun buat macam tuh. Oke, Australia 24.397 bahagi jumlah keseluruhan darab 100, kita akan dapat 7%. Lepas itu Jepun 238.378 bahagi jumlah keseluruhan darab 100 dan kita akan dapat 69%. Dan yang seterusnya 72.580 orang, yaitu pelancong dari Thailand, bahagi jumlah keseluruhan darab dengan 100 dan kita akan dapat 21%. Oke, ini pelajar perlu ingat. Pastikan semua peratus yang Anda dapat sini, nilai peratus ini apabila ditambah ke semua nilai ini, dia akan dapat jumlah 100%. Oke, jadi apabila kita mengira peratus, mungkin kita akan dapat jawaban dalam bentuk titik perpuluhan. Jadi itu senanglah, kita akan guna kaidah bundarkan. Itu sudah pelajar-pelajar belajarkan. Jadi kita bundarkan, sekiranya nomor selepas titik perpuluhan 5 dan ke atas, kita akan bundar. Tetapi sekiranya nomor selepas titik perpuluhan 4 dan ke bawah, kita akan biarkan, tidak perlu tulis. Oke, itu cara untuk cari peratus. Yang kedua, tentukan size sudut setiap sektor. Nah, macam mana pula kita mau cari size sudut setiap sektor? Nah, macam ni. Oke, tadi kita dapat sini 3%. Jadi apabila kita cari sektor, sudut sektor, kita akan buat macam ni. 3/100 darab 360. Kita akan dapat 11 darjah. Oke, dari mana nilai 360? Oke, nilai 360 ialah kita dapat daripada satu bulatan penuh. Oke, satu bulatan penuh cartapai dia bersamaan dengan 360 darjah. Jadi kita akan jadi ini adalah nilai yang perlu pelajar ingat. Oke, yang kedua sama juga. Yang kedua, oke, 7/100 dalam 360. Lepas itu 69%/100 dalam 360 dan juga 21/100 dalam 360. Jadi sama juga macam peratus tadi, semua nilai sudut yang kita akan dapat di sini, pastikan selepas kita tambahkan semua nilai sudut ini, kita akan dapat jumlah 360 darjah. Oke, sama juga. Ini pun sekiranya kita dapat jawaban dalam bentuk perpuluhan, kita guna teknik bundarkan. Bundarkan sekiranya nomor selepas titik perpuluhan melebihi 5 dan ke atas, kita akan bundarkan. Tetapi kurang daripada 4 dan ke bawah, kita akan biar. Oke, yang kedua, ini merupakan cara-cara untuk cari peratus dan juga sudut sektor. Oke, langkah seterusnya ialah tentukan jejari yang sesuai dan lukis sebuah bulatan dengan menggunakan jangka lukis. Oke, jejari ini dia akan menentukan berapa besar kamu punya bulatan. Oke, ini cara dia. Oke, ini contoh bulatan. Jadi apabila kita membuat tentukan jejari, ambil jangka lukis. Lepas itu kita akan tulis. Oke, ini adalah jejari. Jadi jejari ini dia akan menentukan berapa besar bulatan yang pelajar-pelajar dapatlah. Sekiranya jejari ini 5 cm, maka bulatan pelajar-pelajar ini dari titik tengah sini akan berukuran 5 cm dan sama. Oke? Nah, ini jejari. Lepas itu lukiskan jejari dari pusat bulatan tegak ke atas. Oke, di mana pusat bulatan? Oke, ini kita buat tadi, sini ialah pusat bulatan. Selepas kita dapat jejari, kita lukis jejari tersebut tegak ke atas. Ini first, langkah yang paling penting untuk kita start lukis sektor-sektor dalam cartapa ini.
Jadi pastikan selepas kita dapat satu bulatan penuh, langkah yang perlu pelajar buat seterusnya ialah lukis jejari secara menegak. Oke, tidak boleh lukis sini, tidak boleh lukis sebelah kanan. Pastikan menegak ke atas, menegak ke utara. Oke, ini adalah garis jejari yang perlu pelajar lukis. Oke, seterusnya. Oke, sekiranya soalan menetapkan bahwa jejari certapai ialah 5 cm. Nah, ini cara untuk cari jejari ya, saya tunjukkan. Oke, ambil pembaris. Oke, ini pembaris. Jadi macam mana kita mau tentukan 5 cm? Kita ambil jangka lukis. Oke, kita ambil jangka lukis. Kita akan poinkan dia punya jarum ini daripada kosong. Kita akan buka sehingga 5 cm. Jadi selepas itu baru kita akan buat bulatan berdasarkan bukaan jangka lukis ini. Oke. Seterusnya, langkah yang kelima, lukiskan setiap sektor daripada nilai yang terbesar. Ingat, kita tengok balik jadwal tadi, nilai paling besar ialah 69%. Jadi 69% yang kita akan lukis duluan. Nah, jadi 69% kita akan lukis duluan. Oke, sudut sektor itu kita guna nilai yang kita dapat 360. Tapi apabila tulis nilai di dalam, kita gunakan nilai peratus yang kita dapat itulah. Oke, seterusnya sama. Lepas itu ini diikuti oleh nilai kedua terbesar, nilai ketiga terbesar, dan nilai yang terkecil daripada besar ke kecil. Ini cara untuk melukis sektor setiap certapai. Pastikan murid-murid melukis nilai yang paling besar dahulu sehinggalah nilai yang paling kecil. Oke, seterusnya langkah yang keenam, warna atau lorekkan sektor dan tuliskan nilai peratus pada setiap sektor. Nah, jadi ini cikgu sudah bagi tahu selepas murid-murid lukis certapai, murid-murid kena lorek kalau tidak ataupun warna yang berbeza. Lorek kan mesti berbeza, warna mesti berbeza. Lepas itu jangan lupa untuk tulis nilai peratus di setiap sektor dalam certapai yang sudah dilukis lah. Oke, ini lepas itu ini certapai yang sudah pelajar-pelajar buat. Langkah yang ketujuh yaitu langkah yang terakhir ialah lengkapkan certapai dengan tajuk, petunjuk, dan jumlah keseluruhan. Ini paling penting pelajar perlu ingat. Sebab apabila pelajar lupa untuk menulis salah satu daripada 3 aspek ini, akan kurang markah. Oke, jadi ini adalah contoh certapai yang lengkap. Oke, ada tajuk. Oke, ada tajuk, lepas itu certapai ini semua dia bagi nilai peratus dalam setiap sektor. Lepas itu ada petunjuk, pastikan petunjuk itu penting. Dan seterusnya jumlah pelancong yang ada. Jumlah pelancong mesti ditulis di bawah certapai yang sudah pelajar-pelajar buat. Oke, jadi itu saja ada 7 langkah yang perlu pelajar buat untuk membina satu certapai yang lengkap, yang betul dan dapat markah penuh. Oke, jadi itu saja penerangan cara-cara untuk melukis certapai ini. Oke, di akhir video ini cikgu sudah sediakan satu soalan berkaitan dengan certapai. Ingat, oke, bilangan pekerja kilang kasus canggih diperaih mengikut negeri asal pada tahun 2019. Ingat yang cikgu bagi tahu tadi. Oke, sini dia tidak bagi jumlah. Jadi apabila dia tidak bagi jumlah, pelajar-pelajar kena kira berapa jumlah mutlak bilangan pekerja, buat satu kolom di bawah dan buat 2 kolom di sebelah kanan. Satu untuk kira peratus, satu untuk kira sudut sektor. Oke, dalam soalan ini cikgu sudah bagi jejari, ukuran jejari. Gunakan jejari 5 cm untuk bulatan certapai. Jadi ini pelajar senang, pelajar ikut kehendak soalan. Gunakan 5 cm, jadi pelajar kena guna 5 cm.
Oke, jadi sekiranya ada persoalan ataupun penerangan yang tidak paham, pelajar-pelajar bolehlah komen di bawah. Cikgu akan jawab persoalan yang pelajar-pelajar tidak paham. Oke, itu saja video untuk kali ini. Kita akan untuk video seterusnya kita akan buat pula tentang cara-cara buat rumusan carta pi. Oke, jadi itu saja untuk video kali ini. Sekian dan terima kasih.